Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir tamim bil khair. Ya Fattah ya Alim wa bika nasta'in. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma amma ba'd. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita banyakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat dan kasih sayang daripada Allah. Pada malam ini kita dapat bersama dalam kuliah Maghrib kitab Midrajul Fawatih. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dah sampai di muka surat yang ke-400, 430, hadis yang ke-155 kurungan 16. Hadis yang ke-155 kurungan 16 yang bertajuk orang Yahudi memperdengarkan Taurat dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan perkara ini. Wa biqala wa anhu qala kana ahlul kitab yaqra'una at-taurah bil ibraniyah yufassirunaha bil arabiyyah li ahli al-islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum wa qulu amanna billah wa ma unzila ilaina al-ayah. Wa qulu amanna billah wa ma unzila ilaina al-ayah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, adalah ahli kitab membaca Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Adalah ahli kitab membaca Taurat menggunakan bahasa Ibrani dan mereka menafsirkannya kepada orang Islam menggunakan bahasa Arab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu membenarkan ahli kitab dan jangan pula kamu mendustakan mereka, dan katakanlah kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Penerangan ahli kitab iaitu orang Yahudi. Ahli kitab ni ialah orang-orang Yahudi. Kerana di Madinah tiada komuniti Kristian, dasar-dasar dalam kitab tersebut telah hilang setelah ia diterjemahkan. Ada sebahagian yang betul dan sebahagian yang salah. Jadi perkara ini telah dibawa oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah berlalu kisah Sayyidina Umar telah membaca kitab Taurat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muka baginda bertukar menjadi merah padam kerana kemarahan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, di persekitaran Masjid Nabawi, ada beberapa kabilah Yahudi yang telah tinggal di kota Madinah sejak berketurunan-keturunan. Asal usul mereka datang ni kerana perkhabaran tentang Nabi akhir zaman yang akan zahir di kawasan tersebut. Jadi Yahudi ni pun datang. Sebab orang Yahudi ni satu dia menyangka semua nabi-nabi ni adalah daripada keturunan mereka. Jadi mereka nak merealisasikan hadis tersebut, bukan nak merealisasikan yang disebut dalam kitab-kitab mereka,
Nabi akhir zaman akan zahir di tempat itu, di tempat di Yasrib, di tempat yang banyak pokok kurma. Maka dia nak lawan, maka dia pun duduklah, berpindah, berketurunan. Dan mereka asalnya mula-mula mereka datang di situ, mereka telah berperang dengan penduduk asal, penduduk Madinah. Tapi bila perang-perang tak ada siapa menang, tak ada siapa kalah, akhirnya mereka memilih untuk berdamai. Dan ahli Madinah pun menerima orang Yahudi untuk tinggal di situ, dan mereka telah bersama-sama meningkatkan ekonomi di Madinah. Tapi sayangnya apabila Rasulullah SAW zahir, mereka tidak mahu beriman disebabkan kepentingan-kepentingan mereka. Jadi zahirnya ahli kitab ini ialah merujuk kepada Yahudi dan Nasrani, tetapi komuniti Nasrani ni tak ada dekat kota Madinah. Ada individu tu ada, tapi komuniti tu tak ada. Komuniti ni maknanya satu kumpulan, satu kabilah, satu kampung, tak ada. Yang ada tu Yahudi di Madinah. Jadi orang Yahudi ni pula, mereka telah yahrifun, telah melakukan tahrif pada kitab Taurat. Dan kitab Taurat ni berasal daripada bahasa Ibrani, dan dia telah menterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Apabila telah berlaku tahrif dalam kitab Taurat, maka apakah pesanan Rasulullah kepada para sahabat? Jangan kamu membenarkan dan jangan kamu mendustakan. Jadi pesanan dia macam ni, jangan kabur betul, jangan kabur salah. Pasal apa? Kalau kamu kabur betul, takut kena pada tempat yang mana tak betul, kamu kabur betul. Kalau kamu kabur salah, takut kena benda tu betul. Jadi Rasulullah suruh diam saja. Kan, bahkan Nabi SAW tidak menggalakkan untuk dengar. Memadailah dengan Al-Quran tu cukup, tak perlu nak dengar kitab Taurat ni. Dan Allah SWT jelas menyebutkan tentang orang Yahudi, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Sesungguhnya mereka-mereka yang mana yaktumuna ma anzalallahu minal kitab, yang telah menyembunyikan. Yaktumu makna dia menyembunyikan. Nama anzalallahu minal kitab, telah menyembunyikan daripada apa yang terkandung di dalam kitab Taurat, dan membelinya, wa yashtaruna bihi thamanan qalila, dan mereka membeli dengan mata benda yang sedikit. Apa makna membelinya dengan mata benda yang sedikit? Makna dia, orang Yahudi ni, ulama-ulama Yahudi ni, kebanyakan mereka tak mahu menzahirkan kebenaran disebabkan kepentingan-kepentingan dunia mereka. Kerana komuniti Yahudi, sebab orang Yahudi ni macam masyarakat kita lah, ada golongan biasa dan ada sebahagian kecil golongan yang alim, yang mahir dengan kitab Taurat, ulama-ulama Yahudi. Yahudi biasa pun ada, yang ulama-ulama ada pun ada. Yang ulama-ulama dia ni yang akan baca, yang akan terjemahkan, akan beritahu kandungan, isi kandungan dia apa semua kan. Tapi apa yang maksud Allah Ta'ala kata wa yashtaruna bihi thamanan qalila? Dia telah membeli dengan mata benda yang sedikit, kerana mereka mempunyai kepentingan. Kerana ulama-ulama Yahudi ini, dia dimuliakan oleh komuniti mereka, dan mereka ni telah menerima berbagai-bagai kelebihan, keistimewaan, menerima hadiah, disanjung dan sebagainya. Jadi mereka tidak mahu menzahirkan kebenaran, sebab mereka takut nanti bila dizahirkan kebenaran, maka orang-orang Yahudi akan meninggalkan mereka dan
percaya kepada Nabi, dan mereka akan terlepas daripada berbagai-bagai keistimewaan. Sebab itulah mereka menyembunyikan. Bila baca kitab Taurat tu, bagi sebut tentang Nabi akhir zaman, sifat-sifat dia, mereka akan tutup, tak nak beritahu. Kalau dia beritahu, nanti orang kata samalah dengan Muhammad ni, sifat-sifat dia apa semua samalah. Maka orang akan mempercayai Nabi. Jadi inilah yang mereka telah menghalang. Walau bagaimanapun, ada juga salah seorang ulama Yahudi yang telah menzahirkan kebenaran tersebut, iaitu Abdullah bin Salam. Antara ulama Yahudi yang awal masuk Islam ni adalah Abdullah bin Salam. Ramai lagi ulama Yahudi sebenarnya, semua benci dia, semua tak nak beriman, tapi dia salah seorang yang beriman. Boleh kira dengan jari. Daripada kita kata apa, beratus-ratus kan komuniti Yahudi, dekat 1000 orang komuniti Yahudi di Madinah tu, yang masuk Islam ni boleh bilang dengan jari berapa kerat dia. Antara yang masyhur adalah Abdullah bin Salam. Kenapa ia masyhur? Kerana Abdullah bin Salam ni adalah ulama Yahudi yang masuk Islam. Yang lain-lain tu yang orang Yahudi yang biasa, tapi Abdullah bin Salam ni ulama dia. Sebab tu dah Nabi bila dia masuk Islam, dia telah merahsiakan keislaman dia pada mula-mula ni, dan dia khabar pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku masuk Islam, jangan beritahu pada siapa. Kalau Tuan beritahu pada orang Yahudi, maka orang Yahudi akan mengata dekat aku macam-macam. Maka Nabi SAW dapat satu idea macam mana nak dakwah orang Yahudi ni. Maka satu hari Nabi telah kumpulkan semua orang Yahudi ni, dan Nabi merahsiakan keislaman Abdullah bin Salam. Dan Nabi telah panggil Abdullah bin Salam duduk sebelahnya. Dan Rasulullah tanya pula, masa itu ialah masa gencatan senjata lah, makna dia semasa tempoh perdamaian dengan orang Yahudi. Dan Nabi tanya, apa pandangan kamu semua terhadap ni pemimpin kamu ni? Masa tu mereka tak tahu Abdullah bin Salam dah masuk Islam, iaitu Abdullah bin Salam. Maka orang Yahudi pun puji melambung Abdullah bin Salam ni. Masya Allah, dia adalah orang yang paling baik di kalangan kami, yang paling alim, yang paling hebat, yang paling tinggi ilmu dia, semualah. Dia puji melambung, bukan main kan. Habis selesai puji, maka Rasulullah pun bagi tahu, pada hari ini sesungguhnya dia telah memeluk Islam. Abdullah bin Salam pula pada masa itu isytiharkan keislaman ni di depan orang Islam, di depan orang Yahudi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sesungguhnya inilah Nabi akhir yang dijaminkan dalam kitab kamu, dalam kitab Taurat kamu. Kan? Bila dia cakap macam tu, yang tadi puji melambung terus bertukar menjadi cacian, makian dan hinaan kepada Abdullah bin Salam. Mereka telah kata, Allah, ini Abdullah bin Salam orang yang paling tak boleh pakai, menipu, kelentong, pengkhianat, semua ada, semua keluar kan. Itulah yang diterima oleh Abdullah bin Salam apabila dia memeluk Islam. Jadi makna dia, walaupun di awal Islam selepas penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah ke Madinah, pada permulaannya orang Yahudi telah melakukan perdamaian, perjanjian damai dengan orang Islam, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka ini tetap menjadi musuh dalam selimut, musuh dan selimut kepada Nabi dan orang Islam. Pada segi zahirnya baik, damai, tapi sebenarnya mereka membenci Nabi dan mereka ni musuh dalam selimut. Dan mereka punya rancangan mereka itu terbongkar semasa peperangan Ahzab, iaitu ada satu kabilah daripada kabilah orang Yahudi ini telah khianat dan telah menjadi tali barut kepada tentera Ahzab.
Dalam perjanjian damai mereka telah berjanji bila ada musuh daripada luar datang menyerang Madinah, mereka akan bersama-sama mempertahankan kota Madinah. Tetapi apa yang mereka buat, bukan mereka mempertahankan kota Madinah, mereka pula menjadi tali barut kepada orang luar yang nak menyerang Madinah. Kenapa? Kerana mereka yakin bila mereka menjadi tali barut, mereka akan berjaya menewaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat, tetapi sangkaan mereka meleset. Bila dia tak dapat kalahkan Nabi, maka habislah. Mereka akan dikenakan hukuman yang paling berat sekali. Dan siapa yang beritahu pada Nabi berkenaan dengan pembelokan Yahudi ini? Malaikat Jibril sendiri beritahu. Lepas selesai peperangan Ahzab, tentera bersekutu ni, dia Allah Ta'ala dah hantar ribut, semua pakat lari habis, dah tak tinggal apa. Waktu tu malaikat Jibril turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril beritahu, wahai Muhammad, kamu nak pergi mana? Rasulullah beritahu, kami nak balik ke kota Madinah, nak pulang ke pusat, ke Masjid Nabawi. Lalu malaikat Jibril beritahu, Allah SWT perintahkan kepada kamu sekarang untuk pergi ke Yahudi Bani Mustalik yang telah membelut umat Islam pada hari ini. Malaikat-malaikat di langit tidak pernah menyarungkan pedang mereka setelah tentera bersekutu ni balik. Malaikat di langit tak sarung, tak simpan pedang dia lagi. Dan Allah Ta'ala perintah sekarang juga kena berangkat. Jadi masa itu juga Rasulullah telah arahkan pada semua sahabat-sahabat terus pergi kepada penempatan Yahudi yang telah membelut ni. Terus pergi pada masa itu, sampai Nabi SAW beritahu, sembahyang solat asar di sana. Sembahyang solat asar di sana. Pada masa tersebut satu sejarah telah berlaku yang mana sebahagian sahabat telah berikhtilaf. Sebab apa? Daripada tempat peperangan Ahzab tu dekat Jabal Sila tu, nak pergi dekat tempat Yahudi itu, sampai di tengah jalan mereka tak sempat nak sembahyang asar. Jadi sahabat ikhtilaf. Sebahagian sahabat berpendapat bila matahari nak dekat terbenam, mereka cepat-cepat sembahyang asar baru mereka bergerak. Sebahagian sahabat berpendapat tak, Nabi suruh sembahyang asar kat sana, kita kena sembahyang asar kat sana lah. Jadi walaupun kita kata apa, matahari dah terbenam, sahabat tetap kata kita akan sembahyang asar kat sana. Sehingga sebahagian sahabat mereka sampai barulah mereka sembahyang asar, telah qadakan balik sembahyang asar. Itu satu-satunya sejarah di dalam darurat peperangan diberi kelonggaran untuk mengqadakan solat, sebab darurat peperangan. Kenapa? Kerana pembelut itu tidak boleh dibiarkan. Kerana memang orang Yahudi pada masa itu dia telah menjadi penyalur maklumat yang utama kepada musuh di luar, dan dia telah mengganggu kaum-kaum muslimat yang berada di dalam kubu di tengah kota Madinah. Mana dia betul-betul belut lah. Dah lah masa peperangan Ahzab gali lubang tu mereka tak bersama-sama. Sepatutnya bila dah ada perjanjian nak mempertahankan Madinah bersama-sama, dia kenalah duduk sama-sama, tapi tak ada. Dia biarkan Nabi SAW dengan sahabat menghadapi sendiri tentera bersekutu. Akhirnya itulah akibat mereka. Mereka telah dihukum semua yang lelaki akil balik yang sihat dihukum bunuh, harta dirampah, dan wanita dijadikan tawanan. Jadi kanak-kanak dijadikan hamba semua. Ini ialah hukuman yang paling berat. Hukuman yang paling berat kepada pembelut. Jadi Nabi SAW semasa di zaman Nabi, apa Nabi pesan kepada sahabat? Jika orang ahli kitab iaitu Yahudi membacakan kamu kitab Taurat yang telah diterjemahkan dalam bahasa Arab, maka la tusaddiqu wa la tukadzibu. Jangan kamu membenarkan, jangan kamu mendustakan, tapi kamu kata amantu billah, aku amanna billah wa ma unzila ilaina, aku beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada hadis ini juga kita dapat memahami satu perkara, iaitu begitu ihtiyatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna ihtiyat adalah berhati-hati. Makna ihtiyat maknanya berhati-hati. Sifat Nabi ni berhati-hati. Makna dia dalam bab hadis, dalam bab Quran, dalam bab kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, berhati-hati. Sebab kalau kita tak tahu betul ke tidak, kita jangan membenarkan, jangan mendustakan. Membenarkan kata ini betul, dusta kalau kita yakin betul benar, bolehlah kata ini benar. Tapi kalau kita tak pasti, tak yakin, jangan kita benarkan dan jangan kita dustakan. Di akhir zaman ni ramai orang suka, kita kata apa, bila meriwayatkan hadis, bila dia tengok dalam hadis tu, hadis tu hadis dhaif, hadis lemah, terus dia kata hadis ni tak sahih. Ini satu masalah apabila orang dia tak faham hadis sahih tu daripada sudut istilah sahih itu sendiri. Hadis sahih itu adalah, sahih itu makna dia satu istilah sebenarnya, istilah. Apabila sesuatu hadis tu sanad dia bersambung, perawi-perawi dia semua adalah adil, dan juga tamamud dhabti, ingatan perawi dia kuat, dan ghairu syuzuz walal ilal, tidak ada syaz dan ilal pada hadis tersebut, kecacatan pada hadis tersebut, iaitu riwayat yang dia bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat, maka hadis itu dah dihukumkan sebagai sahih. Sahih itu makna dia adalah istilah memenuhi sesuatu kriteria istilah. Kalau orang faham sahih itu daripada sudut bahasa daripada sudut lugah, makna dia kalau satu hadis orang akan faham, kalau hadis itu tak sampai darjat sahih, makna dia ghairu sahih lah. Ghairu sahih makna dia hadis itu tak betul, hadis itu tak salah, hadis itu palsu. Tapi kalau kita faham sahih daripada sudut istilah, makna dia kalau tak sampai darjat sahih, tak semestinya hadis itu palsu. Faham tak? Jangan memahami sahih itu sebagai satu kefahaman yang salah. Memahami sahih sebagai kefahaman yang salah, apabila setengah golongan dia memahami hadis sahih itu adalah dengan pahaman sahih daripada sudut lugawi, daripada sudut bahasa. Kalau kita faham sahih dari sudut lugawi, dari sudut bahasa, makna dia kalau bukan sahih, hadis tu palsu. Kalau sahih tak palsu, kalau bukan sahih tak palsu. Dia akan faham macam tu pula. Jadi ada golongan dalam masyarakat ni yang faham macam tu. Jadi kita amalkan hadis sahih, yang hadis tak sahih semua tak tepi, semua kita buang belaka. Padahal kita kena amalkan hadis sahih, dan pada masa yang sama ambil berat juga hadis yang tak sampai darjat sahih, sebab belakang pada sahih itu jadi hasan, dhaif. Hasan dhaif ni pun masih hadis Nabi. Dia menjadi hasan dan dhaif sebab ada beberapa sebab yang menyebabkan hadis itu jadi lemah, tapi ia tetap daripada lidah Rasulullah. Itu kena faham. Kalau faham sahih itu daripada sudut bahasa, kalau tak sampai darjat sahih semua palsu belaka. Dia jadi macam tu pula orang faham. Oleh kerana itu apabila kita meriwayatkan satu hadis, maka secara ihtiyat lebih baik kita mengatakan mafhum daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mafhum daripada hadis Nabi. Mafhum makna dia apa yang kita faham daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Daripada hadis Nabi. Sebab ada ancaman yang mana Rasulullah bagi tahu, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas nama aku dengan sengaja,
hendaklah dia sediakan tempatnya dalam neraka. Jadi makna dia, kalaulah kita tak tahu, kan, kita tahu tu hadis tapi status hadis tu kita tak tahu, maka kita sebut mafhum daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang cara yang terbaik. Kalau kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu lafaz jazam. Lafaz jazam. Kalau kita kata mafhum daripada hadis, itu bukan lafaz jazam. Lafaz jazam maknanya lafaz yang bila kita sebut seolah-olah kita betul-betul yakin. Kalau kita betul-betul yakin akan riwayat tersebut, tak ada masalah nak menggunakan lafaz jazam. Macam ada hadis yang termaktub dalam kitab, kan, memang dia dah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu tak apalah, memang dah termaktub. Kadang-kadang bila bagi tazkirah dan sebagainya, kita tak pasti, maka sebutlah mafhum daripada hadis. Jangan menggunakan lafaz jazam. Lafaz jazam yang satu lafaz yang merujuk kepada kita betul-betul yakin dan pasti. Kata Rasulullah SAW bersabda, padahal hadis tu dia pun tak tahu status dia macam mana. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan pendustaan? 156-17. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memadai seseorang itu dikatakan penipu dengan dia menceritakan semua yang dia dengar. Kenapa tuan-tuan? Kadang-kadang apabila kita mendengar sesuatu perkara, kadang-kadang kita tidak memahami sepenuhnya, dan bila kita cerita balik, kan, kita cerita balik, maka ada yang terkurang, tertambah, tertinggal. Jadi disitulah Nabi SAW mengatakan, memadailah, dah dikatakan menipu, dia semua dengar, semua nak cerita. Memadai dikatakan dia menipu. Dari segi bahasa, kalau kita tengok dalam camp motivasi, kadang-kadang setengah orang tu dibuat bisik sesuatu daripada orang pertama sampai orang ke-50. Orang pertama cakap lain, sampai orang ke-50 dah jadi lain dah. Dah jadi lain, kan? Mungkin 5-10 yang pertama tu tahan lagi, bila sampai 50 dah jadi lain dah. Orang pertama bisik orang tua, orang kedua bisik pada orang ketiga, orang ketiga bisik pada orang keempat, sampai ke-50 dah lain dah bunyi dia. Jadi inilah sebab itulah berhati-hati dalam kita memperkatakan sesuatu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, satu rahmat Allah SWT apabila kitab-kitab hadis itu telah dibukukan. Pembukuan kitab-kitab hadis ni telah bermula pada zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Pembukuan kitab hadis telah dimulakan di zaman Umar bin Abdul Aziz, dan kemuncaknya pada zaman Imam Bukhari rahmatullahi alaih. Lebih kurang 300 tahun 400 hijrah. Dia dah mula daripada 100 hijrah. Cuma perbezaan dia, zaman Umar bin Abdul Aziz ia dibukukan dalam keadaan tidak tersusun. Tapi bila sampai kemuncaknya, zaman kemuncak pembukuan hadis, maka kitab-kitab hadis ni telah dipatenkan oleh setiap ulama-ulama besar pada zaman tersebut. Jadi selepas kitab hadis ni dipatenkan, dibukukan, maka alhamdulillah kita syukur kepada Allah, insya-Allah tidak ada berlaku lagi penyelewengan ataupun kesilapan dalam meriwayatkan hadis, insya-Allah. Tadi pada zaman awal sahaja hadis tu tidak dibukukan. Sebab itulah kadang-kadang golongan anti hadis, ada golongan anti hadis. Golongan anti hadis ni dia sering mempersoalkan hadis ni dibukukan lepas daripada 100 tahun. Rasulullah wafat tu lepas 100 tahun baru hadis dibukukan.
Jadi adakah hadis tu betul-betul ada jaminan keasliannya? Kan? Sebenarnya hadis tu apabila ia dibukukan pada zaman Imam Bukhari telah menjelaskan siapa guru dia, siapa guru kepada guru dia, sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah. Biasanya ada 4 nama, 5 nama atau 6 nama. Sampai kepada Imam Bukhari telah membukukan dia. Dan pada zaman tersebut dah dilabelkan status hadis tersebut sahih, hasan, dhaif dan sebagainya. Kalaulah hadis itu tidak dibukukan, tuan-tuan, boleh kita katakan semua hadis yang sampai pada kita zaman sekarang dhaif belakalah. Semua jadi dhaif belaka. Sebab apa? Orang macam kita riwayatkan hadis semua jadi dhaif belaka kalau tidak dibukukan. Bila ia dibukukan, alhamdulillah, ia satu pemeliharaan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat pada penjelasannya, jika daripada segi bahasa, iaitu apa sahaja percakapan yang didengar, maka ia terus nak menyampaikannya. Jika pada istilahi, apabila seseorang itu mendengar hadis, maka dia terus menyampaikannya sebagai hadis. Tak, sesuatu hadis tu perlu kita tahqiq, pastikan dahulu status dia sahih atau hasan atau dhaif. Boleh jadi juga maksud umum. Oleh itu dalam setiap percakapan maka perlu dipastikan dahulu. Perlu dipastikan dahulu. Kalau zaman dulu menyebarkan sesuatu dengan percakapan, betul tak tuan-tuan? Zaman dulu menyebarkan sesuatu dengan percakapan. Kalau orang yang kita dengar tu tak betul, kita cakap benda yang dia cakap, jadi kita pun bersekongkol dalam menipu juga. Walaupun kita cakap tu betul, kita bagi tahu benda yang betul-betul kita dengar. Kalau ikutkan tak menipu lah. Tapi yang sebelum kita tu menipu, kita pun dah dikira menipu. Tu maksud hadis ni. Semua benda nak sebar belaka. Ini zaman Nabi. Tapi zaman sekarang ni, orang menipu bukan dengan lidah, tapi menipu dengan hujung jari. Menipu dengan hujung jari. Semua benda dapat berita, semua nak viral. Zaman viral sekarang ni kan, semua nak sebarkan. Alangkah malangnya, dah sebar, dah viral dekat 30 grup WhatsApp, tiba-tiba dapat tahu, ya Allah, berita palsu. Menyesal tak sudah, tuan-tuan. Satu grup WhatsApp ada 50 orang, jadi 30 grup WhatsApp kan? Dalam sekelip mata kita telah menyebarkan berita palsu kepada 250 orang. Yang 250 pula mungkin ada yang macam kita, dia viralkan lagi. Daripada 250 jadi 2,500. Daripada 2,500 jadi 25,000. Daripada 25,000 jadi 250,000. Lepas tu jadi 25 juta. Semua tahu belaka. Sebab apa? Viral. Viral, lepas tu tak tahu betul ke tidak, tak pastikan, tak tahqiq. Sebenarnya tuan-tuan, kalau benda tu tak elok, kita tak payahlah nak viralkan. Betul ke tak betul, tak payahlah nak viralkan. Kalau benda tak baik. Kalau benda baik, kita nak viralkan, kita pastikan dulu, lepas tu baru kita viralkan. Kalau zaman Nabi, semua benda yang ma sami'ah, yang dengar. Zaman sekarang, ma sami'a wa ma qara'a. Apa yang dia dengar dan apa yang dia baca di dalam grup-grup WhatsApp, dia terus viralkan. Jadi berhati-hati. Sebab apa? Kalaulah berita tu tak benar, berita tu tak betul, dan boleh menimbulkan fitnah, boleh menimbulkan kacau bilau, boleh menimbulkan perkara-perkara yang tak baik, asbab kita, maka kita juga akan mendapat saham dia. Kita juga akan mendapat saham dia. Begitu juga dalam bayan. Bayan ni menyampaikan ceramah ke apa, setiap perkara tidak boleh disampaikan tanpa diselidik. Sebaiknya selidik dulu.
sekurang-kurangnya kita perlu tanya hawal, sumber rujukan dia. Begitulah juga bagi ulama, pelajar, apa yang didengar walaupun daripada ustaz bukan satu hujah, melainkan jika ada sandaran dan rujukannya daripada mana. Bagi ulama ialah apa yang dikatakan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Kata Syekhul Hadis, hawalah, sumber itu keberkatan ilmu. Hawalah, sumber itu keberkatan ilmu. Dia nak menyampaikan sesuatu, kita tahu di mana sumber rujukannya, di mana sumber rujukan. Jika orang awam, memadai baginya disandarkan kepada ustaz, tetapi bagi orang yang belajar, rujukan itu perlu ada rujukan muktabar. Makna dia daripada mana kitab, daripada kitab hadis yang mana, daripada riwayat yang mana. Sebab itulah kalau kita tengok dalam kitab ni, dalam karangan ni, bila disebut satu hadis, disebut Rawahul Bukhari, muka surat 430. 430 tu bawah tu Rawahu Muslim, muka surat 431 Rawahu, disebut satu hadis Rawahu Muslim. Mana dia sumbernya diambil daripada kitab hadis Sahih Muslim. Ada sumbernya. Dan kalau kita rujuk dalam kitab Sahih Muslim, kita akan jumpa hadis ni. Tapi hadis ni kalau kita jumpa dalam kitab Sahih Muslim, dia akan berserta sanad dia sekali. Kalau di sini kita kata wa ani bani Mas'ud, kita tengok hadis yang ke-150 kurungan 18, wa ani bani Mas'ud, dan daripada Ibnu Mas'ud, daripada Ibnu Mas'ud qala Rasulullah, beliau berkata Rasulullah bersabda. Nampak tak? Hadis ni dia taklik, tapi bawah tu je dah beritahu sumber rujukan di mana? Rawahu Muslim, daripada kitab Sahih Muslim. Jadi kalau nak tahu sanad yang sebenarnya, kena tengok kitab Muslim. Maka kita akan jumpa hadis ni dan kita akan nampak Imam Muslim akan bagi tahu apa sanad hadis ni. Mana dia? Imam Muslim bagi tahu haddatsana, telah menceritakan kepada kami. Siapa dia? Guru Imam Muslim. Daripada guru Imam Muslim pada guru kepada guru dia, kepada tabi'in, kepada tabi'in, last sekali Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud pula daripada Rasulullah. Jadi pengarang bila dia karang kitab, dia nak ringkaskan, dia tak nak sebut panjang-panjang hadasana semua tu tak nak sebut, maka dia tulis daripada Ibnu Mas'ud saja. Lepas tu bawah tu dia sertakan rujukan riwayat Imam Muslim. Jadi rujuk riwayat Imam Muslim, kita akan jumpa hadis ni dan sanad dia. Sanadnya daripada Imam Muslim sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan saja-saja letak bawah tu rawah Muslim, nak beritahu rujukannya ada. Rujukannya ada. Wa ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min nabiyyin ba'asani Allahu fi ummatihi qabli illa kana lahu fi ummati hawariyun wa ashabun ya'khudhu bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amri thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun faman jahadahum bi yadihi fahuwa mu'min wa man jahadahum bi lisanihi fahuwa mu'min wa man jahadahum bi qalbihi fahuwa mu'min wa laysa wara'a dzalika minal iman habbatun khardalin. Rawahu Muslim. Kita akan terjemahkan dulu hadis ni dan kita akan sambung kuliah pada minggu akan datang. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, pasti bagi setiap Nabi sebelumku yang diutus oleh Allah Ta'ala pada umatnya terdapat Hawariyun, iaitu bagi pengikut setia dan sahabat-sahabat yang berpegang teguh dengan sunnahnya, mengikuti setiap perintahnya. Kemudian sesungguhnya akan wujud selepas mereka orang-orang yang tidak baik. Mereka mengatakan apa yang tidak dilakukannya, mengatakan apa yang tidak diperintahkan. Mana dia buat benda-benda baru, bid'ah dan sebagainya. Macam zaman Nabi mereka tu Masya Allah bagus. Lepas zaman tersebut mulalah banyak benda-benda yang mengarut. Maka barang siapa berusaha
dengan tangannya berusaha untuk mengubah, maka dialah orang mukmin. Bila siapa berusaha untuk berubah dengan lidah, dialah seorang mukmin. Barang siapa berusaha paling kurang dengan hati, dialah seorang mukmin. Selepasnya dia lagi iman, bahagian iman walaupun sebesar biji sawi. Makna dia selepas pada zaman Nabi-Nabi, maka akan wujud golongan-golongan yang memusuhi Islam, memusuhi sunnah Nabi, akan buat benda-benda yang bertentangan dengan ajaran yang Nabi bawa. Jadi kita kena jadi golongan yang mana menegakkan Islam dan berjuang, sama ada dengan tangan, lidah, paling kurang dengan hati. Dan Rasulullah bagi tahu, kalau dengan hati pun kita tak nak berjuang, tak nak benci akan perkara-perkara yang baharu, yang merosakkan syariah, merosakkan Islam, maka tidak ada iman walaupun sebesar biji sawi. Hadis riwayat Imam Muslim. InsyaAllah tuan-tuan yang dirahmati Allah, sampai sekadar ini saja. Kita akan sambung pada masa akan datang. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.